Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid, khasnya untuk murid tahun 4. Dan Alhamdulillah, syukur hari ini kita dapat sambungkan kelas kita, iaitu kelas pendidikan jasmani dan kesihatan untuk tahun 4, unit 13, iaitu dalam tajuk pendidikan kesihatan. Jadi untuk hari ini kita sambungkan kelas kita iaitu pada tajuk unit 13, tajuk bukan kupinta, dan kita terus pergi pada muka surat 101 iaitu tajuk terseliuh. Jadi sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, ada baiknya kita mulakannya dengan bacaan doa sebelum belajar. Saya harap semua murid bersedia untuk bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahilah ke atas kami khazanah rahmatmu. Wahai Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tadi kita dah baca doa sebelum belajar dan hari ini kita tanpa membuangkan masa kita terus kepada kelas kita, itu kelas pendidikan kesihatan. Okey, baik. Untuk murid-murid, untuk makluman murid-murid semua, okey, kita hari ini kita akan terus kepada tajuk terseliuh, iaitu dalam unit 13, tajuk bukan kupinta. Dan murid-murid semua, cikgu minta kamu bersedia dengan buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan dan terus buka pada muka surat 101. Okey, baik. Bila kita dah buka muka surat 101, kita akan jumpa tajuk terseliuh. Hari ini kita belajar tentang kecederaan terseliuh berkenaan dengan apa punca terseliuh, macam mana gejala terseliuh, berapa tempoh hari untuk kita nak sembuh dalam kecederaan terseliuh dan cara rawatannya. Okey, jadi dengan ini Ustaz akan terang satu persatu tentang punca, tentang gejala, tentang tempoh untuk sembuh dan cara rawatan terseliuh. Okey, jadi cikgu minta kita sama-sama buka buku teks pada muka surat 101 dan kita akan baca dan bincang sama-sama. Okey? Baik. Sedia? Okey. Dah buka muka surat 101? Baik, kita akan jumpa tajuk terseliuh. Apa yang dikatakan sebagai terseliuh ni? Okey? Apa cerita dia? Baik. Terseliuh. Terseliuh, puncanya ialah antara punca terseliuh termasuklah disebabkan terpijak permukaan yang tidak rata. Macam mana tu? Contoh kita berjalan satu permukaan lantai yang tak rata. Kaki kita boleh terpleot, kita panggil kan. Bila jadi macam tu, kaki kita, sendi kita, contohnya dekat sendi di atas sikit pada buku lali tu boleh menyebabkan terseliuh. Contoh lagi, kita main bola.
Kan padang bola maklum sajalah, kadang-kadang ada satu tempat tu, satu kawasan padang tu dia tak rata. Tiba-tiba kaki kita boleh terseliuh bila kita berlari pada permukaan yang tidak rata. Yang kedua, mendarat dengan teknik yang tidak betul. Contohnya ketika melompat. Contoh kamu pada waktu pendidikan jasmani, cikgu suruh kamu melompat, kamu mendarat daripada lompat tu dengan teknik yang tidak betul. Boleh menyebabkan terseliuh. Yang ketiga, ini selalu berlaku. Tergelincir akibat lantai licin atau berpasir. Kita berjalan dekat lantai yang licin, tiba-tiba kaki kita ke depan kan, jatuh. Tengok bahagian sendi kaki kita sudah membengkak. Itu tandanya, antara tandanya kaki kita sudah terseliuh. Atau kita berjalan dekat kawasan berpasir, licin, kita jatuh, kaki kita boleh terseliuh. Itu dia. Itu ada punca-punca terseliuh. Baik. Kita tengok gejala dia. Macam mana bentuk terseliuh ni? Macam mana kita nak kenal keadaan terseliuh? Okey, yang pertama murid-murid semua, cedera. Terseliuh ni berlaku pada kecederaan pada sendi dan ligamen. Sendi, awak tahu sendi? Sendi contohnya dekat jari kita ni ada, sini sendi. Okey. Atas sikit pada buku lali ada sendi. Dekat bekuk-bekuk tempat-tempat yang boleh kita patah-patahkan macam ni kan. Gerak-gerak macam ni, ini ada sendi, sini sendi. Dekat tangan pun boleh terseliuh, dekat kaki boleh terseliuh. Mana-mana tempat yang ada sendi boleh terseliuh. Okey. Baik. Dan ligamen. Apa dia ligamen? Ligamen tu maksud dia, ia merupakan tisu berserat yang menyambungkan sesama tulang dan juga dikenali sebagai ligamen persendian, larua persendian, ligamen berserat atau ligamen sejati. Tu ada tisu-tisu yang berserat yang menyambungkan sesama tulang kita. Okey. Baik. Yang kedua, gejala terseliuh ni berlakunya bengkak dan lebam. Sebelum ni kita belajar lebam kan. Bila berlaku terseliuh boleh menyebabkan bengkak dan lebam. Tanda-tanda terseliuh ni akan berlaku dua benda ni. Pertama bengkak, kedua lebam. Okey. Yang ketiga, sukar bergerak. Bahagian terseliuh kita sukar nak gerakkan dia sebab terasa sakit. Sebab kawasan tu dah membengkak. Contoh dekat sini. Kalau cikgu pernah berlaku dekat sini, terseliuh dekat sini. Dekat sini bengkak. Dekat jari. Pernah terseliuh jari sebab memegang bola dengan cara yang tidak betul. Boleh terseliuh dekat sendi-sendi jari. Sini boleh bengkak dan jari kita tak boleh nak digerak-gerakkan. Okey. Baik, yang keempat, kawasan tercedera berasa panas. Bukan kena macam panas, macam kena air panas, tak. Dia rasa macam ada rasa kepanasan dekat kawasan terseliuh. Okey. Itu tentang gejala dia. Baik, sekarang cikgu nak cerita tentang tempoh untuk sembuh daripada kecederaan terseliuh. Okey, tempoh yang perlu diambil untuk sembuh daripada kecederaan terseliuh, kita mengambil masa dalam 2 hingga 3 minggu. Lama juga, kan? 3 minggu dekat sebulan, kan? 2 minggu hingga 3 minggu baru hilang sakit terseliuh kita. Okey, baik. Itu adalah tempoh untuk kita sembuh. Baik, cara nak merawat ni macam mana? Okey, kita tengok dalam buku teks kita ada cara rawatan dia. Okey, yang pertama sekali, tuam. Tuam ni letak. Letak, kan? Tuam sejuk menggunakan air selama lebih kurang 10 minit setiap 2 jam. Kita tuam dengan ais, kan? Kita bungkus ais dalam plastik contohnya, kita tuam, kita letak sekejap 10 minit, lepas tu kita biarkan. Okey, 2 jam kemudian kita letak lagi sekali. Okey, proses ni
kita ambil masa 2 hari. Okey, kemudian langkah yang kedua, tuam panas. Tuam panas dan sejuk selang-seli selama lebih kurang 10 minit, 3 kali sehari selepas 3 hari kecederaan. Lepas 3 hari dah masuk hari yang ketiga, kita buat tuam panas sejuk. Kita gilir-gilirkan dia. Kita gilir-gilirkan, mula tetap tuam panas. Lepas tu kita tukar, kita selang-selikan tuam sejuk. Lebih kurang proses dia 10 minit, 3 kali sehari. Proses ni bila dah kecederaan terselih tu dah masuk hari yang ketiga. Okey, itu cara rawatan dia. Baiklah murid-murid, tadi cikgu terangkan cara rawatan dia. Sekarang cikgu nak terangkan macam mana cara kita nak bantu mula dia, first aid dia mula-mula. First aid dia. Bila dah berlaku, apa yang perlu kita buat? Perkara yang pertama yang kita kena buat, perkara awal yang perlu kita buat bagi seseorang yang terkena kecederaan terseliuh. Okey, cara bantu mula dia kamu boleh tengok dalam muka surat 101, kita baca sama-sama. Okey, cara bantu mula. Pertama, rehatkan bahagian yang mengalami kecederaan. Rehatkan dulu dia bahagian yang mengalami kecederaan tersebut. Contoh kalau kaki, rehatkan kaki dulu, jangan gerak-gerakkan. Yang kedua, tuam sejuk selama lebih kurang 10 minit selang 2 jam. Macam tadilah. Yang ketiga, balut kawasan yang tercedera dengan kain balutan yang bersih. Bertujuan, ada tujuan dia. Kenapa kena balut? Bertujuan untuk mengenakan tekanan pada anggota yang tercedera. Kena ada tekanan. Contoh kalau kat sini, bila kita balut, dia grip sikit. Okey. Yang keempat, tinggikan anggota yang tercedera melebihi paras jantung. Tinggikan sikit. Kalau paling senang baringkan. Baringkan kalau kena kaki, bahagian sendi kaki, kita baringkan dia, kita tinggikan sikit kaki dia, kita lapik dengan bantal ke apa, janji paras kaki dia tu lebih tinggi daripada jantung. Okey, yang kelima, rujuk pada pengamal perubatan seperti doktor untuk rawatan lanjut. Ini penting, ya. Kita tak boleh nak biarkan macam tu saja. Bila kita dah buat semua tadi, cikgu dah buat dah. Okey, last sekali, mana pun kena rujuk kepada pengamal perubatan seperti doktor, orang-orang yang pakar dalam bidang kecederaan ni. Okey. Okey, murid-murid semua, di sini ada satu informasi untuk kamu berkenaan dengan kecederaan terseliuh. Okey, kita masih lagi dalam muka surat 101. Baik, kita baca sama-sama informasi tersebut. Okey. Informasi. Ada gambar satu kaki tu dia terpleot kan. Okey. Baik. Informasi. Semasa kecederaan dalam tempoh 48 jam, dilarang menyapu minyak urut atau lotion panas, menggunakan pek panas dan bergerak aktif untuk mengelakkan kecederaan lambat pulih. Dalam masa 48 jam, jangan sapu lotion panas ataupun letak pek panas. Okey? Dan dilarang untuk bergerak aktif pada bahagian yang mengalami kecederaan tersebut untuk mengelakkan berlaku daripada lambat pulih. Okey. Itu informasi tentang kecederaan terseliuh. Dan di sini dia minta kita, ada satu dekat bawah tu dalam kotak warna pink tu, ramalkan kesan jika kita tidak memberikan bantu mula yang betul kepada kecederaan lebam dan terseliuh. Okey. Dia nak kita fikirkan sendiri, ramalkan apa akan berlaku pada seseorang yang mengalami kecederaan lebam dan terseliuh jika kita
apa? Jika kita tidak memberikan bantu mula dengan betul, apa akan jadi pada dia? Bagi cikgu rasa kecederaan orang yang mengalami lebam dan terseluruh tadi, proses untuk pulih akan jadi lambat. Itu dia, itulah akibatnya. Jadi dengan ini kita kena belajarlah macam mana kita nak bagi bantu mula pada orang, pada rakan-rakan kita yang mengalami kecederaan, lebam dan terseluruh. Okey. Baiklah murid-murid, cikgu harap kamu masih lagi bersama-sama saya. Baik, sebelum kita akhiri kelas kita pada hari ini, cikgu tinggalkan kamu dengan satu tugasan, iaitu tugasan 1 dan tugasan 2. Okey, tugasan ni berkenaan dengan apa yang kita belajar dalam tajuk ni. Itu kita belajar tajuk ni berkenaan dengan 2 jenis kecederaan. Itu yang pertama, dulu kita dah belajar kecederaan lebam, dan untuk hari ini kita belajar kecederaan terseluruh. Dan untuk hari ini cikgu tinggalkan kamu dengan tugasan, iaitu tugasan yang pertama, nyatakan 3 punca kecederaan terseluruh. Tadi kita dah belajar kan apa punca berlakunya kecederaan terseluruh. Dan yang kedua, senaraikan 3 gejala kecederaan lebam. Macam mana kita nak kenal kecederaan lebam ni? Okey, kamu masukkan 3 gejala kecederaan lebam dan siapkan tugasan ini dalam buku tulis ataupun buku latihan pendidikan kesihatan. Okey, baik. Itu saja untuk hari ini. Untuk hari ini, dan di kesempatan ini cikgu ucapkan terima kasih banyak-banyak dan tahniah kepada semua murid yang sudi menonton video yang cikgu bekalkan ini. Dan dengan ini cikgu akhiri kelas kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye-bye. Okey, jangan lupa subscribe channel cikgu untuk memudahkan kamu mengikuti kelas-kelas saya pada masa-masa yang akan datang. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.